Selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan lihat dan belajar berkaitan unit 9.3 Polimer bab 9 Kimia Industri. Dalam topik ini kita akan lihat maksud polimer, proses pempolimeran dan contoh polimer dan juga getah asli, ciri-ciri getah asli dan juga pemvulkanan getah. Pertama, kita akan lihat apakah itu polimer dan proses pempolimerannya. Monomer ialah unit-unit kecil yang membentuk polimer. Polimer dihasilkan apabila unit-unit kecil monomer ini bergabung untuk membentuk rantai yang panjang. Nama proses untuk pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia bagi menghasilkan polimer bermolekul besar berbentuk rantai panjang ini dikenali sebagai proses pempolimeran. Proses penyahpolimeran pula merujuk kepada proses apabila molekul polimer berbentuk rantai ini dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua menjadi ikatan tunggal dan membentuk polimer pula dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Seterusnya kita akan lihat contoh-contoh polimer dan kegunaannya. Pertama, polimer semula jadi. Polimer semula jadi ialah polimer yang wujud secara semula jadi. Dan contohnya adalah kanji yang terdiri daripada monomer glukosa, berfungsi untuk memberikan tenaga. Yang kedua, protein yang dibina oleh monomer asid amino untuk membina sel dan tisu baharu. Yang ketiga, getah asli. Monomer untuk getah asli ialah isoprena dan pada kebiasaannya digunakan untuk membuat belon, gelang getah, bantal dan sebagainya. Polimer juga dikelaskan kepada lagi satu contoh iaitu polimer sintetik. Polimer sintetik ialah polimer buatan manusia yang menggunakan bahan kimia. Mari kita lihat contoh polimer sintetik iaitu polimer polietena yang terdiri daripada monomer etena dan biasanya digunakan untuk membuat botol plastik, beg plastik, baldi plastik dan sebagainya. Seterusnya, polystyrena dan monomernya adalah styrena dan digunakan untuk membuat bekas makanan, cawan, bahan penebat api atau yang selalu dipanggil sebagai styrofoam. Seterusnya, perspex. Monomer untuk perspex adalah metil metakrilat dan digunakan untuk membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan, gigi palsu, kanta pelekap. Contoh yang lain pula adalah getah sintetik yang digunakan untuk membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak kasut. Seterusnya kita akan lihat tentang getah asli dan ciri-cirinya. Apabila batang pokok getah ditoreh, susu getah asli atau latex diperolehi. Ciri-ciri getah asli ini adalah kenyal, lembut, penebat elektrik yang baik, tidak tahan haba dan tidak telap udara.
Terdapat beberapa aktiviti untuk mengkaji ciri-ciri getah asli ini. Mari kita lihat aktiviti yang pertama. Apabila getah asli dimasukkan ke dalam tabung didih yang berisi air mendidih, didapati getah asli menjadi lembut. Aktiviti kedua pula, apabila getah asli diregang atau dipulas, ianya didapati kembali kepada bentuk asal. Ini adalah kerana getah asli bersifat kenyal. Melalui aktiviti ini, kita dapati getah asli adalah lembut dan bersifat kenyal. Seterusnya, kita akan lihat kesan asid dan alkali terhadap lateks. Di sini ada 3 bikar yang mengandungi lateks. Bikar pertama diisi dengan asid etanoik. Bikar kedua pula diisi dengan larutan amonia dan bikar ketiga dibiarkan dengan lateks sahaja. Selepas 30 minit, didapati lateks yang ditambahkan dengan asid etanoik menggumpal dan lateks yang ditambah dengan larutan amonia kekal dalam bentuk cecair dan terdapat sedikit lateks yang menggumpal untuk bikar yang berisi lateks yang tidak ditambah dengan sebarang bahan. Kesimpulannya, penggumpalan lateks berlaku apabila larutan asid ditambahkan pada lateks dan lateks kekal dalam bentuk cecair apabila larutan alkali ditambah pada lateks dan jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid, lama kelamaan lateks menggumpal akibat daripada tindakan bakteria yang menghasilkan asid dan menetralkan membran protein molekul getah. Seterusnya, kita akan lihat bagaimanakah asid bertindak terhadap lateks. Dalam lateks terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Dan juga terdapat cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul getah menolak antara satu sama lain dan kekal wujud sebagai cecair. Apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidrogen yang bercas positif daripada asid akan menetralkan cas negatif pada permukaan membran protein. Tanpa cas negatif, molekul-molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain yang menyebabkan membran protein pecah. Disebabkan oleh itu, rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit lalu membentuk gumpalan pepejal. Seterusnya, bagaimanakah pula tindakan alkali terhadap lateks? Apabila alkali ditambah ke dalam lateks, ion-ion hidroksida daripada alkali akan menetralkan ion hidrogen yang dihasilkan oleh asid akibat tindakan bakteria. Jadi, cas-cas negatif kekal pada membran protein dan molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Seterusnya, kita akan lihat satu proses yang dikenali sebagai proses pemvulkanan getah. Sifat getah asli dapat dipertingkatkan untuk menjadikannya sebagai bahan yang sesuai
untuk membuat pelbagai jenis barang. Rajah menunjukkan suatu rantai polimer getah asli. Melalui proses pemvulkanan, getah asli ini dipanaskan bersama sulfur. Melalui proses ini, atom-atom sulfur ditambahkan ke dalam molekul-molekul polimer getah asli yang berbentuk rantai untuk menghasilkan rangkai silang antara polimer getah. Dan rantai polimer getah terlukan terhasil. Oleh sebab itu, apabila daya dikenakan, rantai polimer getah terwulkan sukar menggelongsor, dan apabila haba dikenakan, molekul getah terwulkan sukar diputuskan pula. Maka, getah terwulkan adalah lebih tahan terhadap haba, keras, kuat, lebih kenyal, tidak telap terhadap cecair dan udara, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak mudah teroksida di udara, dan penebat elektrik yang lebih baik berbanding getah asli. Disebabkan oleh itulah pemvulkanan getah dijalankan. Jadi, getah terwulkan ini sesuai digunakan untuk membuat tayar kenderaan, sarung tangan dan tapak kasut. Mari kita lihat beberapa teknologi terkini berasaskan getah. Yang pertama, asfalt terubah suai getah bekuan yang digunakan sebagai konkrit aspal untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Yang kedua pula, getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual, dan pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan di antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Unit 9.3 Polimer. Cikgu harap pelajar dapat menguasai polimer dan juga getah asli ini ya. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.